Assalamualaikum, Yusmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak bedah ataupun borak lebih details apakah yang dah berlaku dalam manga One Punch Man chapter 156. Yang mana dalam Sabtu lepas aku baru je buat review pasal chapter tersebut. Dan untuk dalam chapter 156 tu memang banyak gila benda yang dah berlaku tau. Dan banyak juga beberapa topik yang cukup penting yang kita boleh borakkan lebih terperinci untuk dalam video kali ni. Antaranya dah tentulah pasal susuk tubuh misteri yang menyamar sebagai Blast telah muncul dan menawarkan kekuatan dekat Tatsumaki. Lepas tu berkemungkinan besar Blast mempunyai pasukan yang mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa bertanggungjawab menjaga keamanan galaksi. Dan satu lagi, situasi dekat tempat pertarungan telah munculnya dua monster yang cukup besar dikatakan dia hantar untuk menghancurkan ke semua kehidupan yang telah menentang God. Jadi untuk dalam video kali ini kita akan cuba untuk membongkarkan dan bagi beberapa teori yang logik boleh dikaitkan dengan apa yang telah berlaku dalam chapter 156. Macam biasa, semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen dekat bawah, okey? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Jadi macam apa yang kita tahu untuk dalam chapter 156, pada awalnya memang totally fokus dekat pertarungan tiga penjuru di antara Flashy Flash, Platinum Sperm dan Awaken Garo. Malah pemenang untuk dalam pertarungan tersebut adalah Awaken Garo selepas Garo telah berjaya menewaskan Platinum Sperm dengan menggunakan satu serangan sehingga kan tubuh Platinum Sperm telah pun hancur. Jadi untuk dalam pertarungan diorang tu kira dah settle lah kan. Dah tak ada apa-apa lagi yang cukup penting kita nak borakkan dalam pertarungan diorang. So kita terus je proceed dekat point pertama yang cukup penting telah berlaku dalam chapter yang lepas, iaitu kita dapat tengok telah munculnya satu susuk tubuh misteri yang menyamar sebagai Blast ingin menawarkan kekuatan dekat Tatsumaki. Jadi apa yang telah dikatakan oleh Blast, susuk tubuh misteri tersebut adalah datang daripada cube yang sama telah berinteraksi dengan Flashy Flash, Saitama dan monster Manako sewaktu diorang berada dekat bawah tanah dalam chapter 139. Tapi apa yang menariknya dekat sini, kita dapat tengok wajah susuk tubuh misteri yang telah muncul dan menawarkan kekuatan dekat Tatsumaki itu seakan mirip dengan wajah God yang telah ditunjukkan dalam chapter 153. Kedutan dekat wajah susuk misteri itu memang sebiji gila macam wajah God. Korang boleh tengoklah dekat dalam video ni aku ada letakkan dua gambar yang berlainan tau. Sebelah gambar God dan sebelah lagi gambar susuk misteri yang telah muncul dalam chapter 156. Muka dia memang seakan monster tau. Memang berkerut, memang sebiji gila macam God. Jadi disebabkan benda ni, aku berpendapat susuk misteri yang telah muncul tu memang betul adalah God yang cuba untuk memperdayakan Tatsumaki dengan dia telah menyamar menggunakan tubuh Blast. Sebab apa dia gunakan tubuh Blast? Disebabkan kita pun tahu Tatsumaki merupakan antara salah satu karakter yang mempunyai hubungan dengan Blast selepas Blast pernah menyelamatkan Tatsumaki pada satu ketika dulu. Jadi aku dapat rasakan tujuan God ingin menawarkan kekuatan dekat Tatsumaki disebabkan dia mahukan Tatsumaki menjadi vessel ataupun korban yang sesuai untuk dibangkit dalam satu tubuh yang sesuai untuk digunakan. Buktinya kalau kita refer dalam Redraw chapter 115, benda ni aku dah pernah explain dalam video yang lepas tau, yang mana jauh dekat perut bumi ada satu ukiran purba mengatakan bila God dapat korban yang sesuai, dia pasti akan bangkit dekat bumi. Jadi disebabkan benda ni aku ada dua pendapat tau. Yang pertama adalah God yang telah muncul dalam chapter 156 tu merupakan God yang sama dalam chapter 153. Cumanya kenapa dalam chapter 153 tu kita dapat tengok susuk tubuh God yang sebenar, tapi kenapa dalam chapter 156 ni dia hanya muncul sementara je? So benda ni mungkin disebabkan God masih lagi tak dapat korban yang sesuai untuk dibangkit semula, atas sebab Blast sentiasa malang God untuk melakukan perkara tersebut. Mungkin dengan kekuatan yang Blast ada, dia tak mampu untuk menewaskan God tau, ataupun dia tak mampu untuk menghancurkan cube yang dikatakan alat perantaraan dengan God. Jadi dengan cara Blast sentiasa mencegah cube tersebut daripada menawarkan kekuatan dekat orang, jelas satu-satunya cara yang dia ada untuk menghalang God daripada bangkit dekat bumi. Jadi selagi God tak dapat tubuh yang dia boleh gunakan, selagi itulah dia hanya mampu untuk muncul sekejap je dalam form sebenar dia, macam apa yang kita dapat tengok dalam chapter 153. Ataupun pendapat aku yang lain pula, susuk tubuh misteri dalam chapter 156 tu merupakan God yang berbeza. Tapi benda ni aku tak ada bukti-bukti yang kukuh tahu untuk memperkuatkan lagi teori aku untuk kali ni. Jadi untuk pastikan adakah memang betul
betul Cube yang sering dikutip oleh Blast tu adalah alat perantaraan dengan guard yang sama telah muncul dalam chapter 153 ataupun tak. So kita kena terus tunggu je lah hint-hint yang akan diberikan oleh Yusuke Murata untuk dalam chapter-chapter akan datang. Poin penting kedua pula, kita telah ditunjukkan dalam chapter 156 akhirnya Blast telah pun kembali ke medan pertarungan untuk melihat keadaan Tatsumaki. Kalau korang perhatikan betul-betul kan, sewaktu Blast telah muncul kat sana, kelihatan keadaan untuk Blast seakan dia baru je lepas bertarung dengan monster ataupun makhluk yang kita tak tahu. Sebab kalau kita tengok keadaan untuk Blast dalam chapter 139 memang berbeza sangat kalau nak dibandingkan sewaktu dalam chapter 156. Dalam chapter 139 tu, keadaan untuk suit dengan muka Blast dia macho je tau, kacak, bergaya, tak kotor langsung pun. Tapi kalau dalam chapter 156, ya Allah, kelihatan Blast seakan dalam keadaan keletihan dan suit dia pun kotor waktu tu, seakan sewaktu Blast dalam perjalanan untuk sampai ke tempat pertarungan, dia telah pun engage dengan opponent yang mampu bagi saingan dekat Blast. So mungkinlah disebabkan tu Blast tak sampai dalam masa yang sama dengan Saitama. Selain dari itu, kita dapat tengok juga Blast ada mengatakan dia akan pergi mendapatkan bantuan bagi untuk menyertai pertarungan tersebut. Dan kita dapat tahu Blast bukannya bertarung berseorangan tau, tapi dia ada tim yang bertarung di samping dia. Dalam panel manga tersebut telah ditunjukkan ada beberapa anggota dalam pasukan Blast, tapi kelihatan anggota dalam pasukan Blast ni mungkin bukannya manusia je tau, malah mungkin ada anggota yang direkrut dari planet yang lain. Dan aku dapat rasakan setiap anggota dalam pasukan Blast ni mempunyai kekuatan yang tersendiri tau, dan diorang semua memang pahlawan yang cukup kuat. Tambahan boleh je terjadi tahap kekuatan anggota diorang ni adalah seimbang macam Blast, dan kekuatan diorang semua lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan hero-hero yang ada dekat bumi, kecuali Saitama lah kan. Aku berpendapat berkemungkinan besar peranan untuk pasukan Blast ni boleh disamakan macam Guardian of the Galaxy ataupun Green Lantern yang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keamanan galaksi. Bukannya takat dekat bumi je tau diorang kena jaga, dan disebabkan itulah Blast jarang ada dekat bumi. Sebab mungkinlah boleh terjadi kan yang Blast ada tugas yang lebih penting untuk berhadapan dengan makhluk-makhluk yang cukup berbahaya daripada ancaman monster yang ada dekat bumi. Mungkin boleh je jadi makhluk yang pasukan Blast ni lawan semuanya level ancaman naga ataupun lebih tinggi tau. So daripada dia balik dan lakukan tugasan hero dekat bumi, lebih baik dia bertarung dekat galaksi dan memastikan tak ada satu pun musuh yang cukup berbahaya datang serang bumi. Sebab dekat bumi pun dah banyak sangat hero kan, ada hero kelas S lah, ada hero kelas A, B, C, macam-macam lah kan. Jadi dengan tahap kekuatan Blast, aku berpendapat dia ada tugas yang lebih penting nak dibandingkan tugasan hero dekat bumi. Poin terakhir pula, kita akan fokus dekat dua monster yang telah muncul di hujung chapter. Dikatakan dua monster tersebut dihantar untuk menghapuskan kesemua kehidupan yang menentang God, iaitu penjaga dekat lautan, Evil Ocean Water, dan satu lagi penjaga dekat daratan, iaitu Sage Centipede ataupun Grab Monster Hermit Centipede. Untuk Evil Ocean Water merupakan upgrade untuk Evil Natural Water yang telah bergabung dengan lautan, dan Sage Centipede merupakan bos yang paling tinggi untuk Elder Centipede yang telah ditewaskan oleh Saitama. Buat masa sekarang, ancaman untuk kedua-dua monster tersebut masih lagi tak diketahui tau. Tapi aku dapat rasakan dua monster tersebut masih lagi merupakan ancaman naga. Cumanya level dorang mungkinlah lebih tinggi dari sebelum ni, tapi tak adalah sampai ke level God kan. Jadi di hujung chapter lepas, kita dapat tengok Awaken Garo terus dicuba untuk menyerang Sage Centipede, dan mungkin dalam chapter akan datang Garo yang akan berhadapan dengan Sage Centipede. Manakala untuk Evil Ocean Water pula, kalau ikutkan ancaman dia lebih berbahaya daripada Sage Centipede. Dan kalau refer dalam manga versi 1, Saitama adalah orang yang bertanggungjawab untuk menewaskan monster tersebut. Cumanya kalau dalam manga versi 1, Saitama hanya menewaskan Evil Natural Water, bukannya Evil Ocean Water. So mungkin boleh terjadi jalan cerita untuk Yusuke Murata akan berbeza dari manga versi 1. Cumanya bagi aku, kuat macam mana sekalipun monster tu tetap tak akan ada masalah langsung lah untuk Saitama handle. Memang last-last akan kena satu debit je dengan Saitama dan terus je hancur berkecai jadi debu je. Malah aku dapat rasakan yang dalam chapter-chapter akan datang, Blast akan kembali semula, mungkin bersama dengan beberapa anggota pasukan dia untuk membantu dalam pertarungan. Jadi aku lebih prefer untuk Blast yang akan berhadapan dengan Sage Centipede, sebab dulu pun Blast ada sejarah pernah berhadapan dengan Elder Centipede. Kalau benda ni terjadi kan, bagi aku jalan cerita untuk fight orang ni akan bertambah lebih menarik tau, sebab kita akan dapat tengok akhirnya hero kelas S ranking nombor 1 akan beraksi, dan mungkin satu hari nanti Blast adalah
antara hero yang akan acknowledge terhadap kekuatan Saitama. Sampaikan dia percaya dengan tahap kekuatan Saitama mungkin mampu untuk berhadapan dengan musuh level God. Cumanya aku harap sangat satu hari nanti kita akan dapat tengok kekuatan untuk karakter Blast ni akan diuji dan Saitama akan menyertai pertarungan untuk membantu Blast menewaskan musuh yang dorang sedang hadapi. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.